إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Yang dimuliakan dan juga diraikan Al-Fadil Tuan Al-Fadil Ustaz Haji Mat Jais bin Kamus, serta dihormati Al-Fadil Tuan Imam, seterusnya para hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkesempatan untuk sama-sama kita ikuti sesi akhir pada petang ini, iaitu sesi berkenaan dengan isu dia penjelasan isu-isu teras agama di negeri Selangor. Ya, ini kalau lebih teliti kita boleh cakap mengenai ciri-ciri ajaran sesat. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada petang ini untuk kita membicarakan. Kalau kita tengok tadi kuliah sebelum Jumaat, ada dah sedikit kupasan daripada Ustaz berkenaan dengan ajaran sesat, dan mungkin isu ni makin panas. Kalau nak ikutkan di kawasan Gombak ini, bermacam-macam ajaran sesat yang telah timbul. Pak kata pepatah cendawan yang sangat inilah pesatlah kat Gombak ni. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita jemput Al-Fadil Ustaz untuk memberikan tazkirah, tausiah dan perkongsian pada petang yang mulia ini. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengacara majlis, yang saya muliakan pada Sang Rustia Ustaz Luqman daripada Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, serta pada yang bagi Tuan Imam serta pegawai masjid, kalau ada Tuan Nazir serta Jatuh Kuasa masjid, tuan-tuan dan puan, adik-adik, anak-anak yang rahmatullah Allah, alhamdulillah, sama-sama kita dapat syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ni kita dapat bertemu di masjid baru ni. Kalau saya bertugas sini dulu masjid lama, asalnya sebelah sana kan, sebelah sana. Jadi masjid baru belah sini. Jadi ini kali pertama saya masuk masjid baru, yang mana masjid lama dulu selalu saya datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pada hari ini
saya menganggap tuan-tuan dan puan ni kira orang yang berjihad fisabilillah lah, hebat. Kerana waktu petang ni lepas makan memang time tidur, time mengantuk ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian dapat berjihad untuk menahan mengantuk ni. Kalau rasa mengantuk tidurlah. Tapi jangan lama-lama lah, 2-3 minit je. Kalau tidur lama-lama kan habis dah, tak ada apa-apa dah ya. Tapi dapatlah niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Jadi tuan-tuan sekalian, pada petang ini insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat. Yang mana kalau kita lihat ajaran sesat ini, ketika saya bertugas di Jabatan Mufti di Selangor saja hampir dekat 100 ajaran sesat yang telah difatwakan. Kalau di Malaysia ni lebih daripada 100 lah ajaran sesat difatwakan. Dan ada ajaran sesat yang belum lagi difatwakan, masih lagi disiasat. Jadi pada petang ini insya-Allah saya akan bincangkan yang pertama sekali, iaitu senarai ajaran sesat yang telah kita fatwakan. Kalau nampaklah dekat depan ni, kalau tak nampak saya bacakan sekali lalu. Yang pentingnya saya nak bincangkan kepada tuan-tuan iaitu ciri-ciri supaya kalau kita bertemu dengan apa-apalah pengajaran daripada sesiapa tak kira lah. Jangan pandang orang yang cakap. Jangan pandang orang yang cakap. Pandang apa punya ciri-ciri yang dia cakap tu. Supaya kita tahu sama ada pengajaran itu pengajaran yang betul, benar, ataupun ajaran yang sesat. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan penampilan. Penampilan macam penampilan Pak Imam tu lah. Nampak penampilan Pak Imam dia terus percaya. Tapi Pak Imam ni jangan tak percaya lah pula. Kita nampak penampilan, pakai sorban, pakai jubah, janggut panjang, sorban besar, terus percaya. Ini masalah kita ni. Itu sebabnya kita kena tahu apakah ciri-ciri sesuatu itu dikatakan ajaran sesat. Jadi kalau kita tahu ni, insya-Allah lah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan yang dah alhamdulillah selalu datang masjid ni, satu masa tiba-tiba dah tak datang ke masjid. Dia kata masjid ni tak betul. Yang betul ajaran baru yang kita dapat. Sama juga macam di Kemensah, ramai kaum-kaum ibu yang di Masjid Langgit tu yang terpengaruh dengan ajaran Rasul Melayu, percaya kepada Rasul Melayu. Kahar Ahmad itu mengaku dirinya sebagai Rasul Melayu. Jadi ramai mereka yang macam perempuan ni lah, yang sudah lama datang ke masjid, dengar mengaji gitu gini apa sebut, pergi umrah, pergi haji. Tiba-tiba ada orang mengaku, Kahar Ahmad tu mengaku Rasul Melayu, terus percaya. Sampai ada yang mati dalam keadaan masih lagi percaya kepada Rasul Melayu. Jadi mati apa tu? Mati keluar Islam. Pasal ada berlaku satu kematian, Jatuh Kuasa Masjid telefon saya. Dia kata, "Ustaz, ini ada seorang kaum ibu ni, ibu lah, orang tua. Dia kata dia ni masih lagi berpegang kepada kepercayaan Rasul Melayu, Kahar Ahmad ni. Dan dia tak bertaubat, dan dia meninggal. Sekarang ni dia meninggal. Nak tanam kat mana?" Saya kata tanamlah dekat mana-mana kat tepi-tepi kubur tu. Pasal apa? Kalau keluar Islam ni dia kena fatwa, dia kena masuk mahkamah. Untuk declaration dia keluar daripada Islam. Kita tak boleh declare seseorang itu keluar Islam ataupun tidak. Mahkamah yang valid untuk mendeklar sama ada orang itu Islam, masih Islam ataupun tidak. Jadi ini tuan-tuan, saya katakan tadi, ataupun kadang-kadang kita dengar orang tu cakap pandai. Cakap pun ramai pandai tu, dengan dalil begitu gini. Kita ni tiba-tiba bila dengar saja hujah-hujah cakap-cakap orang pandai ni, terus percaya. Sedangkan dia adalah pembawa ajaran sesat. Baik, tuan-tuan sekalian, untuk pahaman mudahnya, ajaran sesat ini ialah ajaran yang
terkeluar daripada landasan akidah ataupun landasan syariat ataupun landasan akhlak Islam. Jadi tuan-tuan tahu tak landasan ini? Itu masalahnya. Ya, tahu tak landasan yang betul ini ataupun tidak? Kalau tak tahu landasan yang betul, kita tak tahulah yang kita berjumpa tu betul ke tak betul. Itu sebabnya kita kena belajar ilmu fardu ain, wajib belajar ilmu fardu ain ni. Ya, tauhid sifat rukun tu wajib belajar. Ya, jadi kalau kita tak tahu sifat rukun, nanti kita tak tahu mana landasan yang betul. Ya, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Ya, orang sebut pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tanya kita apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak tahu. Tak tahu berat tak tu. Ya, jadi kena mengaji. Buka kitab Risalah Tauhid tu, kitab Tauhid 10 tu, belajar. Ya, satu hari 1 jam, maknanya kita boleh tamat 10 hari habis. 10 hari je tamatlah kitab Risalah Tauhid tu. Ya, 1 hari 1 jam. Ya, pasal saya tengok tuan-tuan, ini saya nak komen sikitlah sebelum kita bincang ni. Ya, ini fakta aja, saya dah betang aja. Ya, kerana saya tengok ramai lah, lebih dari kaum ibu lah. Kaum bapak ni jarang. Ya, kaum bapak ni jarang ada kuliah. Ya, ada kuliah muslimat. Kuliah muslim tak ada. Kalau ada kuliah muslim, kira nak kiamat lah tu. Kira nak kiamat lah. Ya, saya sejak saya pencen dah 5 tahun lah ni. Ya, saya mengajar kuliah muslimat je. Ya, hari Isnin ke, Selasa ke, waktu pagi, waktu petang lah. Belum ada lagi kuliah muslim ni. Tetapi hari ni muslimat ada, muslim ada. Alhamdulillah lah, ya. Bukannya batu lapan lah, tempat lain lah ni. Ya. Tapi kuliah muslimat, ada satu dekat Subang Perdana tu, saya tanya berapa tahun dah berkuliah. Dah 10 tahun dia kata. Tauhid ada belajar? Tak ada belajar tauhid. Saya kata macam mana ni? Ya. Dah 10 tahun dengar ceramah aja. Bagi ustaz pumpang balik habis gitu saja. Tauhid tak ada, fiqh tak ada, tasawuf tak ada. Ini masalahnya kita tak tahu apa prioriti, keutamaan ilmu yang patut kita ada. Ya, kita ni nak belajar, kita kena ada prioriti, keutamaan. Yang pertama sekali keutamaannya ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Apa makna fardu ain, puan-puan? Jangan tak tahulah pula. Ya, ilmu fardu ain. Tuan-tuan, apa ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib atas setiap mukallaf dipelajari. Iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Itu tak boleh tak. Kalau tak belajar berdosa. Belum lagi beramal, tak belajar dah berdosa dah. Ilmu fardu ain. Ya. Jadi cuba cek balik apa ni jadual ceramah tu. Kalau tak ada, kena masukkan tauhid, fiqh, tasawuf. Ya. Pasal apa? Itu fardu ain. Lepas tu baru fardu kifayah. Belajar tafsir ke, belajar hadis ke, belajar sejarah, sirah ke apa, itu fardu kifayah. Ni kadang-kadang itu didulukan. Yang tauhid, fiqh, tasawuf tak ada. Ini masalah. Tak faham. Jadi saya nak fahamkan tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz dulu dah cakap, okeylah, alhamdulillah. Saya cuma mengukuhkan lagi lah. Kalau belum ni, supaya kita ni belajar alhamdulillah lama tapi tak sia-sia. Bukannya kita belajar pasal sia-sia, tapi kita tak dulukan yang dahulu. Tak kemudiankan yang kemudian. Baik. Itu dikatakan ajaran sesat tadi. Maknanya sesuatu ajaran yang terkeluar daripada landasan akidah, landasan syarak dan landasan akhlak. Jadi itu saya katakan tadi, kalau kita tahu landasan yang betul tu, kita tahulah yang ni terkeluar ni. Ni terkeluar ni. Contohnya macam kahramat. Dia kata ayat Quran sendiri mengatakan bahawa Rasul itu Allah turunkan untuk kaum dia. Rasul itu Allah turunkan untuk kaum dia. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk orang Arab, kaum Arab. Kita ni orang Melayu. Kita tak boleh merasulkan Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad orang Arab, kita orang Melayu. Jadi rasulnya orang Melayu lah. Saya lah orang Melayu. Logik tak tuan? Logik tak? Logik.
Jadi betul juga ya. Ini ayat Quran cakap ni. Rasul diturunkan untuk kaum dia. Betul. Logik cakap ni. Itu yang orang percaya tu. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu rasul. Rasul-rasul dulu dah habis dah. Rasul Muhammad, rasul telah diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi rasul yang selepas Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit sebanyaklah untuk pengetahuan. Baik, sekarang ni saya nak sebut kalau di zaman saya di Jabatan Mufti dulu, memang kita roadshow ni menegangkan ciri-ciri yang sesat. Setiap bulan kami pergi ke masjid-masjid, ke pejabat-pejabat untuk menegangkan ajaran-ajaran sesat supaya diketahui oleh umum. Ini yang pada tahun saya tak ingat pada tahun berapa ni kita senaraikan ni. Yang pertama sekali iaitu ajaran Qadiani. Ini dekat dengan kita tu. Dekat Batu Cape. Dekat Kampung Dahuda. Ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ni masih aktif lagi. Masih aktif. Dan kepercayaan dia banyak tuan-tuan. Mula-mula dia percaya Mirza Ghulam ini sebagai Imam Mahdi, lepas tu naik pangkat lagi, menjadi Nabi, naik pangkat lagi jadi Rasul. Mirza Ghulam Ahmad. Kami dulu Jabatan Mufti pernah buat forum depan dia punya premis dia tu. Kita cakap Qadiani sesat-sesat. Depan premis dia kami buat. Tahun saya tak ingat tahun berapa. Masa tu MB masih lagi wakil rakyat, masa dia datang. Amiruddin Sari tu wakil rakyat lagi, masa dia datang untuk menutup program forum tu. Namanya ajaran Qadiani ataupun Ahmadiyah. Yang keduanya ajaran ilmu hakikat Hasan Junaid. Ini tuan-tuan tak tahu, saya mana yang apalah. Yang ketiganya iaitu Al-Arqam ataupun Rufaqa. Sekarang ni dipanggil apa? GISB, Global Islam, Global apa? Ikhwan, Global Ikhwan, Senja Merhad. Jadi daripada Arqam ditukar nama, ditukar nama kepada Rufaqa. Lepas tu dipakai GISB. Jadi sebenarnya kalau ikut pada tahun sebelum 2016 saya pencen dulu, mereka ni dah bertaubat dah. Kita bawa dia taubat di Concord Hotel di Shah Alam. Seluruh dunia punya wakil-wakil, wakil-wakil Arqam seluruh dunia datang. Termasuklah Australianya, Mekah bagian datang untuk ikrar taubat, diketuai oleh Ummu Jah. Isteri Ummu Jah dah meninggal dah. Isteri kepada Allahyarham Asy'ari Muhammad. Mereka bertaubat di Concord Shah Alam tu. Saya ada masa tu bersama-sama di atas pentas tu nak melihat wakil jabatan lah, untuk melihat mereka ni bertaubat. Lepas tu kita syaratkan mestilah memperbetulkan akidah masing-masing dengan menghadiri kursus selama, saya tak ingat jam dia, lama dah sampai 10 hari, beberapa hari kita kursuskan di Jelebu Negeri Sembilan, di pusat akidah di Jelebu Negeri Sembilan. Tapi latest lepas saya nak pencin tu, masih datang lagi orang-orang Arqam yang bertaubat ni. Dia kata mereka tak taubat lagi, ada yang tak taubat lagi. Ada yang masih lagi yang berkahwin dengan orang luar, orang lelaki-lelaki berkahwin dengan perempuan luar, perempuan yang bukan Arqam. Kemudian mereka karantin, tak boleh bercampur dengan mak bapak pun tak boleh jumpa, orang-orang kampung pun tak boleh jumpa, di karantinnya. Maknanya mereka masih lagi berpegang teguh dengan ajaran ini. Tidak semualah, tidak semua. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena jauhkan daripada fahaman Arqam ini. Kemudian seterusnya iaitu Tariqat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Ini dekat Rawang. Dia ada bukit kat Rawang tu. Saya dah pergi tempat tu.
Saya pergi tempat tu kerana mereka suruh mengajar, saya mengajarlah. Mereka kata nak taubat, wallah alam. Jadi jangan pergi ke tempat tu. Di dekat nama ni tempat tu Kampung Bukit Kelapa Rawang. Kampung Bukit Kelapa Rawang tu. Nampak? Kampung Bukit Kelapa Rawang. Kemudian seterusnya aurat Ismailiyah tak nampak. Aurat Islamiah Mahmud bin Abdul Rahman ini tak popular. Kemudian anti hadis. Anti hadis yang diketuai oleh Kasih Ahmad. Kasih Ahmad pun dah mati dah. Wakil JAKIM kita dah pergi hantar untuk suruh dia taubat, tetapi dia tak mau taubat. Anti hadis maksud dia kata kami hanya percaya kepada Al-Quran. Al-Quran lah patut kita percaya. Tetapi hadis ini tak boleh pakai. Dia kata. Jadi betul lah cakap dia memang betul. Kita pegang Al-Quran, Al-Quran daripada Allah. Hadis ni pada manusia. Boleh jadi manusia ni betul atau tak betul. Menipu ataupun tidak. Jadi logik tu logik. Jadi inilah masalah ni. Jadi kita kadang-kadang agama ni dia tak pakai logik, tuan-tuan. Agama tak pakai logik. Kalau agama pakai logik, tak munasabah tuan-tuan dan puan nak sembahyang ambil wudu. Tak munasabah langsung. Kalau nak pakai logik lah. Kenapa ambil sembahyang, nak sembahyang pakai basuh muka pula? Basuh tangan. Tak logik apa? Kalau kita nak pakai logik, tak logik. Nabi Ibrahim tu lagi tak logik. Dah tak dapat anak 90 tahun, tunggu-tunggu tak dapat anak. Lepas tu dapat isteri baru. Lepas itu isteri baru dapat anak. Lepas dapat anak, Allah Ta'ala kata kamu bawa pergi ke Mekah tu, lepas tu kamu kena tinggal dekat sana. Tak logik tuan-tuan. Tak logik langsung. Padang pasir yang kosong tu, air tak ada, orang tak ada, pokok tak ada, rumah tak ada, tak tinggal dua anak kecil, anak kecil sangat. Logik? Tak logik tuan-tuan. Tak logik. Lepas itu pula dah tinggalkan pula. Lepas tu bila datang balik, lepas 10 tahun datang, Allah kata kamu kena sembelih pula. Baru nak jumpa kena sembelih dah pula. Logik? Tak logik. Tapi oleh kerana perintah Allah, logik ke tak logik ke, kita kena sami'na wa ata'na. Jangan tanya. Apa sembahyang ni? Jangan tanya, sembahyang je. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata tinggalkan anak. Tinggalkan, tak ada tanya. Mengapa ke? Apa hal besok dia? Hidup ke tidak anak aku kalau aku tinggalkan? No, tuan-tuan. Tak ada tanya. Agama jangan tanya. Bila kita kata agama, jangan tanya. Buat je lah. Perempuan buat agama ni pun, tengok bila tuan-tuan dan puan buat agama ni, Alhamdulillah. Selesa, hidup senang. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Bahagia hidupnya. Walaupun dia tak senang. Kalau dia senang, senang dan bahagia. Senang dan tenang. Tapi kalau dia tak senang, dia dapat tak senang dan tenang. Jadi kita nak hidup ni tenang. Bukannya senang tuan-tuan. Bukannya kita nak senang. Kalau nak senang, maknanya orang yang tak senang tu jadi tak senang lah. Kita nakkan hidup tenang dan bahagia. Nabi itu bukannya orang senang, orang susah. Kadang-kadang sehari tak makan, 2 hari tak makan, 3 hari tak makan. 3 hari sampai tak makan. Nabi miskin orangnya. Itulah dia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tenang. Kita ni kadang-kadang kaya tapi tak tenang juga. Itu sebabnya orang kaya langgar isteri. Dia langgar isteri. Kaya tu. Kaya. Isi kat belakang ni memang diundur aja langgar isi dia. Berlaku kat rumah dia tuan-tuan. Asal apa? Tenang tetapi tak tenang. Orang miskin ada langgar isi dia, ada campak kat sungai. Ada. Ada juga kalau dia tak tenang kan. Itu sebabnya agama kita nak cari tenang, bukan nak cari senang.
Jangan kita kata saya ni datang semayang, ya, taat kepada Allah, ngapa dah saya tak senang. Tak faham agama dah ni. Ya, kita ni agama ni nak tenang. Tak senang tak apa, tetapi kita nak tenang. Ya, ataupun kita nak bahagia. Ya, baik. Kita laju sikit. Anti hadis ya. Lepas tu tarikat Samaniyah Ibrahim muncul. Fahaman Syiah. Ni fahaman Syiah ni popular. Ya, hauzah dia dekat Gombak. Gombak hauzah dia. Ya, ataupun premis dia dekat Gombak. Tempat kegiatan dia dekat Gombak. Ini memang saya kata pengacara kita kata tadi, ini di Gombak ni kilang jalan sesat. Taulu Kelang tu banyak kilang dia. Banyak kilang dia. Ya, Kahar Ahmad lah. Lepas tu Nordin Putih. Nordin Putih tu bekas pelumba basikal. Ya. Dia pun bawa jalan sesat ke tu. Tapi dah mati dah. Ya. Ada rasa Melayu lelaki, ada rasa Melayu perempuan pula. Dekat Ampang. Tetapi dia tak declare. Dia main dalam internet je. Namanya Mariamah. Dia panggil Mariamah. Rasul Melayu perempuan. Ada pula tumbuh Rasul Melayu perempuan pula. Dia bergaduh dengan Rasul Melayu lelaki. Ya. Tu dia. Kemudian ini Syiah ni saya akan tunjukkan dia punya video nanti kalau boleh buka lah. Kemudian saya masyhur ni tak popular. Kemudian Islam Jamaah. Ya, Islam Jamaah ni maknanya ini orang yang keganasan. Ya, ganas tuan-tuan ya. Dia bunuh orang. Ya, kalau dekat Malaysia ni tak ada lah. Ya, tapi dekat luar negara ni ni Islam Jamaah ni dia kata nak memperjuangkan berjihad fisabilillah. Ramai orang Islam, orang Melayu kita yang terpengaruh. Ya, hantar ke Syria dan sebagainya. Ya, sedangkan ajaran tu ajaran tak betul. Ya. Tuan-tuan tengoklah. Dia sampaikan dia masukkan orang tu dalam kandang besi. Masuk dalam kandang besi. Ya, dia kata orang ni telah murtad daripada Islam. Dia masuk dalam kandang besi. Lepas itu ditaburkan je minyak petrol. Dibakar dari sana, masuk sampai terbakar dalam kandang besi. Dimasukkan dalam kandang besi, dicelup dalam laut, dalam air. Bayang mana tuan, macam mana nak keluar tu? Ya, ini Islam Jamaah. Ya, saya pernah ditugaskan untuk masa saya di JAKIM dulu, pergi ke penjara Sungai Buloh. Ya, bertemu dengan ni banduan-banduan Islam Jamaah ni. Ya, untuk kaunseling apa sebagainya. Ya. Kemudian Wahdatul Wujud, Ajar Azhar bin Wahab, Ajar Al-Mansur. Kemudian black metal, ni black metal tuan-tuan. Ya, black metal ni berasal daripada Pulau Pinang. Ya, ada pelajar dia, ada dia ni ada juga yang pelajar-pelajar sekolah agama daripada Pulau Pinang ini. Dia orang terpengaruh keluar daripada asrama. Ya, dia orang pergi dekat bangunan bangunan tak tu. Pulau Pinang. Apa? Tak. Komta. Ya. Dia campak je Quran daripada atas ke bawah. Quran tu dicuri je. Curi tu, kena curi. Campak Quran daripada atas ke bawah. Kemudian dikoyak-koyakkannya, lepas tu dikencing Quran itu. Ni orang Melayu ni, orang Melayu Islam ni. Bukan dia orang kafir. Kalau orang kafir lain cerita lah. Ini dia ajaran black metal ni. Ajaran black metal. Ni yang terlibat dia. Ada seorang budak perempuan yang kita panggil kat Jabatan Mufti. Dia mengaku dia black metal. Dia mengaku nak baik lah. Tapi dia punya kegiatan dia, yang pertama sekali, dadah dah tentu dah. Kemudian seks bebas dah tentu dah. Lepas itu dia pergi ke gereja orang Melayu di PJ. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini anak-anak kita ni. Ni yang kita bimbangkan tuan-tuan. Ini belum yang UIA ni, anak-anak ke UIA ni tuan-tuan. Yang kawin mutaah ni.
Kita dapat aduan anak-anak kita perempuan yang UAE ni, 1 tahun suami dia sampai 3-4 orang. Nikah muta'ah. Nikah muta'ah ni maknanya kahwin seminggu cerai dah. Kahwin sebulan cerai dah. Ini anak-anak UAE ni tuan-tuan. Jadi awas sikit anak-anak kita kat UAE ni. Kena tanya selalu. Ini je ajaran sesat ni. Muta'ah ni semua mazhab tak pakai, tak terima. Semua mazhab tak terima, melainkan Syiah je. Syiah bukan mazhab. Ni. Ada saudara kita UAE? Ada? Tak ada? Allah Akbar. Ni tuan-tuan. Baik. Kemudian ini saya nak kenalkan sajalah bagi kita alert nanti. Kemudian nak sebandah Syekh Nazim. Syekh Nazim ni kita baru fatwakan baru ni, belum keluar warta lagi. Dulu sesat, sekarang ni kita fatwakan tak sesat. Dan nanti kita keluarkan warta baru. Kemudian Negara Islam Indonesia, NII. Ni pun tuan-tuan. Ini dekat UPM banyak terpengaruh. Pelajar-pelajar kita UPM banyak terpengaruh ni, anak-anak kita. Apa cara dia? Dia buka Quran, dia ajar one to one. Dia tak ngajar macam ni. Dipanggilnya ngajar one to one. Saya punya jiran kena tuan-tuan, anak jiran saya. Anak dia ada UPM. Anak yang pertama dah lama kena dah, anak kedua sudah. Apabila dia minta wang jihad, nama dia wang jihad. Jadi kadang-kadang separuh daripada beasiswa tu bagi pada ni NII ni. Tapi dia pandai modus operandi dia buka sini, lepas tu dia lari sana, supaya tak dapat dikesan. Kemudian seterusnya Satuan Perguruan Budi Suci Sejati. Ini macam dulu Dasrul Haq. Boleh tolak orang daripada jauh. Tolak daripada jauh tu guling-guling. Kalau betul lah ni tuan-tuan, baik pergi ke Palestin tu. Pergi Palestin tu, pergi jumpa Israel dia. Jumpa Israel tuan-tuan, melambung orang Israel tu, guling-guling. Tapi saya tengok dalam video Indonesia ni memang banyaklah dia sebut ustaz. Wallahualam. Kemudian ni pemikiran liberal. Ni liberal, liberal macam yang dianuti oleh Sister in Islam. Tahu tak? Ada dengar Sister Islam? Ini anak-anak orang besar-besar ni, anak-anak menteri-menteri ni. Sebabnya dia boleh establish pasal dia ni anak menteri. Saya tak cakap lah menteri dia, tuan-tuan apa tahu pun. Sebut nama tahulah. Kami pernah panggil di Jabatan Mufti dulu. Ramai datang. Perempuan semualah. Kita nak bagi tahu kesesatan dia tu. Islam ini liberal. Dia macam-macam dia keluarkan kenyataan. Salah satu daripadanya dia kata faraid ni hukumnya, faraid ini zalim. Dia kata faraid zalim. Hukum faraid itu zalim. Pasal apa? Pasal orang lelaki bagi 2 bahagian, perempuan bagi 1 bahagian. Logik tak? Logik tak dia cakap? Logik lah. Apa tak logik? Perempuan apa? Tak ada daya upaya. Tak ada kerja, bagi 1 bahagian. Orang lelaki boleh kerja, bagi 2 bahagian. Kalau lelaki dapat 100,000, perempuan dapat 50,000 je. Patutnya perempuan dah 50,000. Nampak tu? Tapi dia tak tahu dari segi kronologi mengapa Allah Ta'ala bagi orang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian.
Perempuan ini dalam Islam dia tak ada tanggungjawab apa-apa. Kalau dia ada duit, dia tak ada nak tanggung siapa-siapa. Orang lelaki dia kena tanggung orang bawah dia tu, anak dia, isteri dia, anak saudara dia ke, cucu dia ke. Itu sebabnya dia bagi dua bahagian. Pasal orang lelaki ni bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Anak dia, isteri dia, cucu dia, anak saudara dia, siapa-siapa lah yang bawah tanggungan dia. Tapi orang perempuan tak ada, orang perempuan tidak tanggungjawabkan. Tetapi tak bertanggungjawab itu lain cerita. Dia dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tak bertanggungjawab, itu lain cerita. Dia tak nak biaya anak dia, isteri dia, itu berdosa, salah. Sedangkan Islam mempertanggungjawabkan mereka ini. Itu sebabnya dia bagi dua bahagian. Jadi apa hukumnya tu? Mengatakan zalim tu murtad, keluar daripada agama Islam. Kita pun tanpa usaha periksa, tanpa ketahuan, kata betul jugalah sistem Islam ni punya hujah betul. Lepas tu nak tuntut lah perempuan ni sama dengan taraf orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki jadi penghulu, pada dia penghulu, orang lelaki jadi tompat, orang tompat. Tetapi orang lelaki-lelaki banyak buku kelapa, tak suruh perempuan banyak buku kelapa pula. Kan? Ni perjuangan Islam ni. Allahu Akbar. Tengok membelakangkan agama betul. Kemudian apa lagi? Pembedahan batin. Pembedahan batin kita fatwakan pembedahan batin sesat. Ramai orang pergi buat begini, tak boleh pergi pembedahan batin. Pembedahan batin dia bohong. Dia pakai sihir. Dia pakai sihir tak baik pun. Pergi-pergi okey je. Lepas tu balik-balik dah balik asal. Pembedahan batin. Kemudian Hizbut Tahrir. Itu hari ni banyak kat Bangi. Kodon-kodonnya dia nak menegakkan sistem khalifah. Lalu dia mengkafirkan orang yang tidak nak mewujudkan sistem khalifah ini. Dikafirkannya. Nak diwujudkan, wujudlah, tak ada masalah. Jangan kafirkan orang. Kemudian Ibrahim Azin. Ni Ibrahim Azin, bomoh yang dekat tepi laut tu, pakai topong buluh tu. Ibrahim Azin. Pakai topong buluh. Dulu nak alu apa? Nak alu apa dulu? Macam-macam lah dia nak alau dia pakai topong buluh tu. Bawa buah kelapa. Ada pula orang ikut tu. Kita tengok apa lah, kita tengok bodoh. Bodoh ke tak bodoh ke, mesti ada mengikut dia. Kemudian ilmu makrifah mengenal Tok Kenalinya ni, oleh Syahri Yusof ni, dia ada keluarkan satu buku. Itu buku dia, ajaran ilmu makrifah. Bagus nampak, bagus ilmu makrifah ni, dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya buku tu buku tak bertepatan dengan akidah. Ini kadang-kadang ada ustaz yang ajar. Kita kalau dapat kesan, kita tarik tauliah. Kalau kita dapat kesan ustaz yang mengajar kitab buku ni, dia tarik tauliah dia. Kemudian ajaran Milah Abraham. Ni Milah Abraham dah tenggelam dah. Milah Abraham ni. Banyak dia pergi ke Tea Highland. Dia ni bawah dia bawa ke Tea Highland. Milah Abraham. Kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyah, ini tak ada dah. Kemudian militant Islamic State, IS. Kemudian buku meniti jalan hidayah menuju tariqah Khatmul Awliya. Kemudian buku Al-Iman. Buku ni dah diajar di universiti. Tapi oleh kerana dia ada Tauhid 3 tu, ada kita tak bagi baca. Bacalah buku Tauhid yang lain. Namanya
hakikat pembatalan kalangan Dr. Naim Yassin. UKM dia belajar ni dulu, sekarang saya tak tahu. Oleh kerana buku ni ada kandungan tauhid 3, tauhid apa dia? Uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Kita di Selangor dilarang belajar tauhid 3. Tauhid 3 tu. Kadang-kadang masjid ada belajar ni. Kalau ada masjid ni belajar kena tarik balik, jangan ajar. Nanti dengan ada nazir nanti kena pecat nanti. Dengan pak imam nanti kena pecat nanti. Jabat agama kami tindakan kalau ada. Pasal kita dah fatwa kan. Kalau nak belajar akidah tauhid, belajar sifat 20. Jangan belajar tauhid 3. Dilarang. Pasal itu ada unsur-unsur yang boleh menyelewengkan akidah. Kalau tak faham, kalau tak faham. Baik, ini tidak aktif saya tak sebut. Ini ciri ajaran sesat. Yang pertama sekali, tersembunyi, terpencil di waktu malam. Dia ni kalau nak buat aktiviti, dia ni tak ada macam ini. Kalau macam ini, insya-Allah tak ada masalah. Datang rumah saya datang rumah saya belajar. Kat masjid dia tak boleh je, dia kata ini for members only. Untuk member saja. Masjid-masjid tak boleh. Apa sebab? Pasal dia nak sembunyikan kesesatan tu. Kalau hantar kat sini nanti orang tahu. Lepas tu dia bagi alasan, dia kata alah masjid tu belajar kulit je. Kita belajar isi. Masjid ni belajar kuah je, dia kata. Kita makan isi. Itu sebabnya dibuat secara terpencil waktu malam ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian hanya untuk ahli, for members only, tak boleh orang lain. Jadi dia kadang-kadang dia datang ke surau tu, dia tanya kita macam-macam lah. Tanya ini, kita kata ya ke? Saya tak pastilah macam ni. Kalau awak nak tahu, awak dah tahu rumah saya. Nampak dia pandai, dia pikat mangsa. Mula dia ragu kita. Awak ni semayang sembah apa? Awak sembah apa? Kita sembah Allah lah. Mana boleh sembah Allah, dia kata. Tu depan batu tu, awak sembah batu. Nampak tu, dia ragukan kita. Itu taktik pembawa ajaran sesat ni. Jadi kita kata, macam mana kalau gitu, macam mana ya? Tak apa, doa lah banyak, dia kata, nanti awak dapatlah petunjuk. Nanti kalau awak rasa ragu-ragu, dah jumpa saya lagi. Kita tanyalah. Kalau gitu, kalau awak tak jumpa juga, awak datang rumah saya, kita ngaji betul-betul. Nampak? Habis ya? Bila masuk rumah tu, dia bagi air apa dah. Akhirnya kita kata, kembali. Ini semua tak betul lah masjid ni. Sampai kan ada mengatakan masuk je daripada belakang tu, tengok semuanya kepala babi. Jemaah ni kepala babi, dah nampak kepala babi dah. Ada dekat kapal tu, ajaran apa saya tak ingat. Kalau siapa masuk ke tempat dia tu, kalau kita orang awam ni masuk tempat dia, dia kena basuh. Pasal dia kata kita ni najis. Masjid rumah tu kena basuh. Pasal kita orang yang lain masuk rumah tu najis. Dia ni tak najis. Kita ni najis. Macam-macam tuan-tuan. Kemudian solat tak wajib. Macam milad Abraham, solat tak wajib. Solat tak wajib. Banyak lagi ajaran yang membuatkan, yang mengatakan bahawa solat tak wajib. Mengaku Nabi, wali, Imam Mahdi boleh membuat tempahan untuk memasuki syurga yang ke atas. Boleh tempah dengan tok guru dia tu. Mampu menempah istana dalam syurga. Dia punya tok guru kata, kalau nak tempah bayar. Mengatakan bahawa rukun Islam kelima, haji boleh diganti dengan menunaikan solat sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Ini ciri-ciri tuan-tuan dan puan kena tahu. Supaya kita ni tahu, ini ajaran sesat ni. Kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, hadis sebagai rujukan. Membenci orang yang berhujah dengan Quran dan hadis. Guru gaib. Mengubat orang. Macam Ayapin mula-mula ubat orang. Bila dia dah
Orang dah sanjung-sanjung dia, akhirnya mengaku jadi Tuhan. Tuhan langit. Tetapi Tuhan langit juga ada kat bawah. Dia kata saya Tuhan langit, tapi duduk bawah. Ayah Pin. Sekarang ni tak tahu mana pergi, tak tahulah. Agaknya ditukar nama Ayah Pan. Ayah Pin ditukar nama Ayah Pan, tak ada lagi dah ya, tak ada dah ya. Itu siapa ni? Saya Ayah Pan ni kata, bukan Ayah Pin. Kemudian bersilat, menggunakan silat untuk menarik bai'ah. Bai'ah mesti ada lah. Saya berjanji. Mendewa-dewakan guru. Ada yang saya sebut tadi, yang solehin tadi. Di solehin ada guru kita, tuan-tuan, guru agama kita tu. Dia punya tok guru dia tu dah mati dah. Dia bagi tahu pada khusus pada umpan. Siapa daripada anda ini kalau saya miss call pukul 3 pagi, terus masuk bilik saya. Ini tok guru, tuan-tuan. Ini yang cerita ni, mereka yang dah lari keluar daripada, kalau duduk dalam tu dia kena ikut dia cakap guru dia. Tak tahulah dia kena menderam pun dia menderam. Jadi bila miss call pukul 3 pagi tu, masuklah. Tok guru dia buat pegang sini. Dia kata nak bagi wirid, nak bagi zikir pegang sini. Tapi oleh kerana dah tok guru, dewa-dewakan guru dia terima je lah. Nampak tu? Yang solehin dia pula kata, tok guru dia wali. Wali boleh pegang punggung orang, boleh pegang dada orang. Dia kata wali ni dah wali dah tahap dah tinggi. Tak ada dosa lagi dah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak tuan-tuan ni yang laki-laki ni dia menggunakan perempuan seks untuk seks dia. Dengan ajaran-ajaran yang dibawa ni. Banyak bagi sihir lah, sampai orang ni tak jadi tak tentu hala. Kemudian menyerahkan segala-galanya kepada guru, harta, jiwa dan raga ni dia. Guru dia kata separuh pada gaji bagi zakat, dia kata wang jihad, dia kata bagi tu. Macam yang UPM tu lah, yang apa tadi ajaran tadi kat UPM tadi. Setengah daripada beasiswa dia bagi, namanya wang jihad, bagi. Pasal yang kena ni, saya pun jiran kena. Saya dah tahu dah pasal kami jawatan mufti tahu. Lepas tu saya pun jiran panggil saya, anak dia begini-begini. Oh, saya kata ini memang dah kita nak batua dah. Sanggup bagi wang beasiswa dia. Sering menyalahkan orang lain. Orang lain mana? Orang lain semua tak betul, dia je betul. Jangan rujuk siapa, dia kata. Kau jangan rujuk. Kat masjid pun jangan rujuk. Nak rujuk apa-apa dekat sini, dekat rumah ni. Dekat kita punya kegiatan ni. Eksklusif. Mana eksklusif tak ada. Tak boleh siapa yang masuk dapur. Baik. Sekali kita tengok Sunni pula. Tafrik Sunni. Tafrik perbezaan Sunni dengan Syiah. Ini dia perbezaan dia. Kemudian akidah. Ini di sudut kalimah syahadah, Syiah dia tambah. Syiah tambah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan amirul mukminin haqqan. Ditambah wa tu tak ada, dibuang. Wa asyhadu anna tu dibuang, wa tu dibuang. Lepas tu ditambah lagi asyhadu anna Aliyan, sesungguhnya aku dan saksi Ali itu amirul mukminin yang sebenar-benarnya. Dimasuk dalam dua kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah jadi 3. Jadi 3. Ni dia punya video dia. Kalau boleh bunyilah video ni. Tak. Boleh.
Ada? Kurang? Oh dah tak ada apa tuan-tuan, aku tak boleh dengar dia punya ucap. Dia punya mengucap tu. Apa pandai nak adjust ni? Ini ada video ni. Ada video ni. Ha. والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار. أشهد الله على أن نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله. Ada lagi ya, sebenarnya dia kutuk apa dia? Dia kutuk sahabat yang tiga ya, sahabat yang tiga kecuali tak apalah. Kita tengok ni pula. Ini Syiah terhadap Ali ni. Ini dia apa ni? Dia menyanjung Ali ya. Menyanjung Ali. InsyaAllah kita reka-reka. Ini pendirian terhadap sahabat. Tengok dia memaki sahabat ya. Dia memaki sahabat. Dia anak sahabat. Dia laknat sahabat ya. Dia laknat sahabat. Kemudian maksum. Imam, semuanya imam Syiah maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam, mana imam pun
termasuklah Imam Batu 28 tak masuk. Jadi tak masuk, ya. Ya, apa pun imam, macam mana imam hebat pun, ya, sahabat-sahabat Nabi pun tak masuk. Ya, jadi yang maksum hanya Nabi saja. Tapi Syiah imam dia semua masuk. Ini menghina isteri Nabi. Tengok, ya. Dia menghina isteri Nabi ni. Ni dia hina sahabat. Aisyah dalam neraka. Dia kutuk isteri Nabi, dia kutuk sahabat, mengatakan bahawa isteri Nabi dan sahabat masuk neraka. Na'udzubillah. Ini Syiah, ya. Ini dia punya Quran yang ditambah. Ditambah Quran sampai beribu-ribu ayat, ya. Kita punya ayat Quran 6,666 lebih kurang. Tapi dia tambah lagi jadi 17,000 ayat. Ayat Quran ni tambah satu huruf pun dia cukup murtad. Satu huruf saja ditambah murtad, ataupun dikurangkan satu huruf murtad. Apatah lagi lah ditambah, ya, beribu-ribu. Ini Quran dia. Dia kata Quran kita ni dah tahrif. Dah banyak buang dia kata. Dia kata dia ditambah balik Quran. Kemudian sumber rujukan utama dia ni hadis apa ni, dia tolak hadis sahih, dia tolak ijma' ulama' dan dia tolak. Ini tengok dia punya apa ni, ritual agama dia baru ni, sebelum Muharram. Dulu dia pernah minta MPS untuk buat ritual agama dia dekat Padang MPS. Minta kebenaran daripada Jabatan Mufti, kita tolak. Jadi dia tak boleh buat. Tengok ni.
Adakah Islam suruh macam itu? Konon-konon je seolah-olah kematian Hasan Hussein yang dipotong kepala tu, mereka ini nak merasakan bahawa mereka empati dengan apa yang dirasakan oleh Hasan dan Hussein. Lalu mereka pun meluka-lukakan. Sampaikan anak yang baru lahir tu pun, anak baru lahir tu, dia ambil pisau, dicarah di kepala anak tu. Adakah Islam suruh macam tu? Kalau ikut logik dalam Islam tak suruh kita darara wala dirar, la darar wala dirar. Jangan merosakkan orang, memudaratkan orang, jangan dimudaratkan. Ini ritual pada 10 Muharram. Kat Malaysia ni belum ada ni, ini di luar negara ni. Kat Malaysia ni besok dah ta'asub sangat, akhirnya buatlah. Dekat sekarang dekat Malaysia ni ramai suami-suami yang Syiah. Suami-suami yang Syiah. Ada isteri Syiah, ada suami isteri Syiah. Ni lagi syariah juga solat jamak. Dia solat jamak ni 24 jam. Tak ada musafir pun solat jamak juga. Pasal dia kata apa? Kita dalam perjalanan mencari Imam Mahdi. Jadi dalam perjalanan tu musafir lah. Walaupun dia tak musafir. Jadi dia ni sembahyang 3 je. Tiga kali je satu hari semalam. Maghrib, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, Subuh. Saya masa ke London dulu, kami ada kursus, saya menghadiri kursus yang dihantar oleh GPA ke London 3 bulan kami kursus. Jadi salah satu dibawa ke Masjid Syiah ni lah. Jadi yang bawa kami tu perempuan. Ditunjukkanlah ni apa dalam masjid tu. Dia kata, imam siapa? Imam adalah, dia kata. Tapi kadang-kadang saya jadi imam. Perempuan tu kata, kadang-kadang saya jadi imam, dia kata. Tapi dia tak cakap Melayu lah. Dia cakap orang putih lah. Kadang-kadang saya jadi imam, dia kata. Jadi maknanya Syiah ni, imam lelaki pun boleh, imam perempuan pun boleh. Kemudian konsep taqiyah. Ni tengok ni dia berpura-pura ni. Ni berpura-pura ni, Syiah ni memang dia berpura-pura. Untuk menyelamatkan akidah dia akan berpura-pura dengan kita. Saya bukan Syiah, dia kata. Tengok ni tengok dia berpura-pura ni. Apa yang pura-puranya? Bila kamera tunjuk dia buat menangis. Bila kamera pergi kat dia tu, dia buat menangis. Itulah pura-pura. Tengok lagi sekali kelakor je orang dia. Nikah muta'ah. Nikah muta'ah ni menjadi syarat kepada Syiah. Nikah yang ada masa 1 minggu, 2 minggu. Ni dekat UIA ni memang saya masa saya jabatan mufti dulu, kita dapat aduan. Ramai anak-anak perempuan Melayu kita 1 tahun sampai 4-5 kali kahwin. Hati-hatilah. Menggalakkan ini dia menggalakkan Syiah muta'ah. Ada video dia sebenarnya, kita tak dapat nak apa. Ni ajaran Qadaniyah, dia punya ciri-ciri dia. Jadi saya tak dapat nak bentangkan. Ni keputusan fatwa dia. Fatwa daripada ajaran ajaran Qadiani. Dan ini sekarang ni berleluasa di masjid-masjid di surau-surau kita, iaitu bid'ah. Baca Yasin bid'ah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah, baca doa selepas sembahyang bid'ah, baca tahlil bid'ah, baca talqin bid'ah. Orang muda-muda sukalah ni. Kita dah fatwakan apa yang dibawa oleh ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu ni belajar dekat Mekah Madinah berpuluh-puluh tahun. Dialah yang bawa Yasin, tahlil apa semua ni.
Jadi anak-anak kita yang belajar 2-3 tahun dekat Mekah, balik-balik pun doakan orang. Ulama-ulama dulu berpuluh-puluh tahun belajar di Mekah, dia yang bawa ni. Kita ni baru belajar kat Jordan 3 tahun, balik, ni bid'ah semua ni. Baca ni, Pak Imam bid'ah ni, baca doa lepas sembahyang ni. Ramai ada pengaruh ni. Ramai ada pengaruh. Habis lepas salam je semua coba balik. Bid'ah semua ni, masuk neraka semua ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah. Kita nak terangkan benda-benda macam ni supaya kita faham. Besok anak-anak kita balik dulu, mak ni lah banyak buat bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat ni, mana Nabi buat? Jadi kita pun dengar mana Nabi buat ni, kita pun takut lah. Padahal ulama-ulama dulu yang belajar Mekah berpuluh-puluh tahun, dia lah yang bawa. Anak-anak kita ni belajar baru 2-3 tahun lah, membidah-bidahkan orang. Jadi ini boleh kopi nanti tuan-tuan bacalah sendiri ya. Ni kita terperinci ya. Kita bagi dia punya apa yang terperinci lah. Ni SIS forum. Ni Komanggo ni tuan-tuan. Ni Komanggo ni panas kejap dulu. Isyak Manji ni satu, Isyak Manji ni. Dia ni pun satu juga. Kita dapat tuan. Kemudian anti hadis. Ni panas satu masa dulu. Kumpulan G25, grup 25 ni, kumpulan G25 ni. Ni bonda pin ni, bonda pin. Apa kata dia? 10 perkara ajaran bonda pin G25 ni. Jangan ganggu orang berhalwat. Jangan ganggu Muslim jika mahu minum whisky. Jangan laksana hukum hudud di Malaysia. Jangan ganggu lelaki berpakaian wanita. Jangan institusikan agama. Disuruh ni pejabat agama ni ke mansuh semua. Jakim mansuh, Jabatan Menteri mansuh. Jangan ikut fatwa. Jangan sekat Muslim tafsir Quran ikut akal. Jangan halang bukan Islam kritik syariat Islam. Orang bukan Islam nak kritik lah, jangan halang. Jangan halang anak hak asasi LGBT. Siapa nak homoseksual ke, siapa nak lesbian ke, jangan halang, biarkan. Jangan ganggu dosa peribadi. Ni perjuangan G25. Ni bonda pit ni. Tuan-tuan. Lepas tu apa kata dia? Saya tak mahu hidup di bawah undang-undang hudud. Nur Faridah dia kata. Ni dalam Asuk Awani ni. Hukum khalwat harus dimansuhkan kerana itu adalah hak privasi seorang. Ni. Nur Faridah Arifin ni. Bonda pin tadi. Kemudian ni respon lah. Fatwa dia, ajaran Milah Abraham, ini detail ya. Tuan-tuan baca sendirilah. Habis lah. Jadi itu saja perbincangan kita. Saya betangkan untuk untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan pokoknya tuan-tuan dan puan tahu ya. Apa ciri-ciri dan apa dia ajaran-ajaran yang kita patuakan sesat. Jadi ini saya minta urus dia kopi. Jadi boleh tuan-tuan boleh buat hard kopi ya untuk bacalah supaya kita dapat maklumat-maklumat ini supaya kita dapat mengawasi diri kita, anak-anak kita, cucu kita daripada terjerumus kepada ajaran sesat. Sebenarnya banyak ini baru ajaran sesat, belum lagi sesat dari segi syariat, akhlak, banyak lagi yang patutnya kita tahu. Fatwa-fatwa yang lain lagi. Jadi saya ingat cukup sekat itu dulu yang dapat saya bentangkan pada petang ini. Jadi kalau ada silap salah kata bahasa, saya mohon maaf. Kalau ada masa kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas perkongsian pada petang ini. Jadi insya-Allah saya rasa tak sempatlah untuk kita buat sesi persoalan. Jadi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, maklumat di hujung jari. Insya-Allah sama-samalah semua ada smartphone kecuali imam lah. Tak tahulah imam dah upgrade ke tak kan. Imam dah upgrade kat sini. Jadi insya-Allah mungkin boleh cari maklumat dan segala persoalan boleh dikumpulkan. InsyaAllah kalau ada jodoh pertemuan lagi akan datang, kita akan maklumlah. Untuk Ustaz kata apa, satu hari itu sesi soal jawab saja. Mana tahu insyaAllah mudah-mudahan kita dapat jawapan dia insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja sesi akhir pada majlis hari ini. Daripada pukul 10 lebih kurang sampailah pukul 4.30 petang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan moga-moga pertemuan kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan adakan lagi majlis-majlis seperti ini untuk pendedahan anak-anak Qari'ah kita insyaAllah. Jadi paling terdekat mungkin kita akan tengoklah hari Merdeka nanti kita nak buat apa kan. Mana tahu ada macam cakap apa, sesi futsal ataupun riyadhah anak-anak muda ke daripada ketua kampung nanti insya-Allah, mana tahu kan. Kita akan maklumlah daripada semasa ke semasa insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya tidak lain tidak bukan untuk kebaikan anak Qari'ah. Jadi akhir kalam daripada saya, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan saya mohon maaf sekiranya sepanjang perjalanan majlis kita pada hari ini mendapat kekurangan dari segi, tak kiralah dari segi apa, teknikal dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan memperbaiki akan datang insyaAllah. Jadi sekian, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.